Welcome back, friends. Welcome back to Wadi Hana. Okay, you can see the debris there, over there. That one, that spot. You can see people carrying something. So that was the 120 over heritage house, yeah. So this is Wadi Hana Depot. Flat already lah. Dia ada orang kat kayu tu. I don't know whether dia bisa kayu tahan, you know. So ni depan dikelilingi oleh bangunan mencakar langit, termasuk Astaka. Ada orang kat kayu tu. I don't know if I can go here. Kan boleh pergi sini. Boleh pergi dekat sini. Ada orang kat kayu. Boleh angkat kayu ke? I don't know. Yeah. Now is what time? Now is 18:08, yeah. 6 PM, friends. So tinggal sejarah. Rumah tinggal sejarah. Cantik banget ni. Hai cik. Boleh ambil kayu ke? Boleh. Boleh. Saya pun nak pergi ambil sikit. Boleh ke? Boleh ah, takut nanti ada orang larang kan? Kalau tak saya pun pergi ambil sebab kayu tahan ni kan cik? Ni kayu balian kan? Oh, okey okey. Cik pergi ambil lagi ke? Datang lagi lah. Cik datang. Temankan saya. Tak. Okey, saya pergi tutup kereta dulu. Ya, so uncle pun nak ambil kayu. Saya pun nak pergi ambil kayu lah sebab dia punya kayu tahan tu. Kan? Angka pun boleh ambil lah. Saya pergi ambil sikit kenangan. Kan? So, you see. I pun pergilah. Oh, gatal lah. Oh, I see. My goodness. This one is very itchy. Stick on my pants. Okay, let's go and see the tapak lah. Harap-harap tak ada orang marah kan. Okay, let's go. Let's go, friends. Let's go. Ini dekat belakang sini. Aduh. So, ini situasi hari ni, petang ni. Actually sebenarnya tempoh hari saya, ialah saya dah minta kayu apa yang saya nak tentang rumah ni kan. Oh my goodness, I can feel the hurts of this debris, friends. My goodness, saya boleh rasa perasaan tanah pusaka ni. Tanah pusaka, tanah pejuang kemerdekaan tanah Melayu.
Bukan rumah sebarang rumah ya, friends. It's not a simply house. It's not a simply house ya. Macam ni lah. Tinggal tapak. It's a very sad situation. It's a very sad situation, friends. Nasib baik saya nampak pakcik tu, kalau tak saya pun tak berani datang masuk. Hello flowers. How are you flowers? So okay, saya nak pergi cari, sekurang-kurang saya dapat apa ni, saya nak kutip kayu kenangan dari sini. Aduh, rumah Encik Said ni sedih saya tengok. It's a very sad situation ya, friends. Let me show you all 360 degrees views from here. So very sad, very sad. All of a sudden ya, all of a sudden, tiba-tiba ya, so tiba-tiba, suddenly hancur. So hidup ni macam rumah ni juga, sekurang-kurang rumah ni bertahan. Actually saya rasa lagi 100 tahun pun masih hidup lah. Kita manusia saya rasa susah lah, sukar lah ya. Oh my goodness, this is the situation here right now. Ya, so saya ada terfikir lah, kalau boleh tinggal kenangan, friends. Life history, indeed life history ya, friends. Tinggal kenangan saja. So saya rasa my goodness ni ya, di stone, kalau boleh saya nak angkat ni, kalau Encik datang ambil. Oh my goodness, so very sad situation, indeed a very sad situation ya, friends. Oh my goodness. So walau bagaimanapun saya harap saya harap kayu ni saya nak ambil ni, I hope lah ya, tapi tak boleh angkat ni. Macam mana nak angkat? What shall I take, friends? What shall I take from this house? I want to take this one. Mungkin juga dinding ni. I take this too. I nak ambil ni. Angkat ni. Lukisan. Lukisan. Tahu ni lukisan anak murid Encik wife Encik Said, kalau tak silap saya akan ambil ni. Saya minta kebenaran, saya nak ambil ni sebagai kenangan ya. Mungkin juga saya akan ambil batu.
Okay, so mudah-mudahan MRT Corporation akan ambil inisiatif. Mudah-mudahan hati mereka terbuka membayar papasan yang sepatutnya kepada Encik Said dan keluarga. So very sad situation here, friends. So very sad situation. I want to take boots and ambil batu bata ni. I think I will take this berat, this bricks, this 100 over years bricks. Okay, I'll take this with me. I think I can come on another day again. Keadaan cuaca sekarang. So saya rasa saya nak baca. Saya nak baca ni. Saya letak handphone saya dekat sini. I think this way menghalang ke. Yeah, because I really want to read this. I want to read this for the world, for all of you. Okay, now is what time? Now is 18:18. 6:60. I think I still got time. Yeah, I think I'll take this also. Still got time. Yeah. Okay, saya nak baca ni. I want to read this one, yeah. This message. Ya. Saya nak tujukan video ni khas untuk Tengku Sultan Johor Bahru, ya. Daulat Tuanku. Petik ingin bersuara tentang, I think saya boleh baca macam ni. Kalau tak boring you all kan, sekurang-kurang ya. I have to read, friends. I have to read. Saya kena baca. Saya kena baca message ni. Okay, I'll start with bahasa, ya. Sahabat sedunia, ada di antara anda ingin penjelasan kenapa saya memihak kepada Encik Said dan menyuruh saya research dan fikirkan kenapa yang lain telah berpindah dan hanya Encik Said saja tidak. Berikut adalah sebabnya, ya. Agak panjang, ya, friends. It's quite long. I want to sit on this stone. Get blessing from here. I hope no one come and stop me. Okay. Sebab pertama, sebenarnya saya datang tidak dijemput, ya. Saya datang ke rumah Encik Said tempoh hari tidak dijemput. Saya datang sewaktu mencari-cari tempat yang saya boleh promosikan, actually. Yalah, as a YouTuber, right? Media antarabangsa.
Saya datang sewaktu mencari-cari tempat yang saya boleh promosikan kepada pelancong dalam dan luar negara demi menghidupkan kembali ekonomi Johor Bahru yang hampir mati disebabkan oleh COVID-19 lockdown dan juga penutupan sempadan JB Singapura. Saya lalu rumah beliau dan bertanya tentang lokasi rumah Jessica Tham dan juga kawasan air pancuran tempat para gadis dan wanita Manimanda juga mencuci pakaian dalam tahun 90-an, 80-an gitulah. Kemudian bila bercerita, saya menyentuh sedikit tentang sejarah Kampung Wadihana. Kebetulan Encik Sahid adalah cucu kepada pejuang kemerdekaan Tanah Melayu, juga anak bekas tentera GMF ya, Johor Military Force, yang berkhidmat kepada negara. So, saya seronoklah. Orang yang saya sedang cari-cari untuk mengetahui sejarah sebagai bahan untuk diperkenalkan dan dipromosikan kepada pelancong dalam dan luar negara supaya datang melawat Bandar Johor. Datang melawat Bandar Johor. Saya duduk dekat sini. Harap-harap tak ada siapa-siapa. Okey, mana dah saya? Melawat Bandar Johor Bahru dan seterusnya datang ke kampung warisan, melihat tinggalan rumah pusaka, rumah pejuang kemerdekaan ini, dan rumah di sekitar ini termasuklah rumah Tan Sri Ahmad Perang Abdullah ya. Oleh kerana ingin tahu tentang sejarah Kampung Wadihana, keesokannya saya buat temu janji datang bertemu bual dengan beliau hampir 3 jam. Bercerita tentang sejarah Kampung Wadihana dan bagaimana orang-orang kampung ini, termasuklah atuk beliau, berjuang menentang komunis sehinggalah ke projek kereta api aliran laju Johor Bahru RTS, Link Johor Bahru Singapore Mega Project, dan seterusnya ke pengambilan rumah pusaka ini. Yalah, kita berbual kan, so sentuh macam-macam lah ya. Okey, mana dah? Okey, sebab nombor 2. Sejarah rumah ini bukan saja rumah pusaka yang berusia lebih 120 tahun ya friends. Bukan saja rumah yang berusia lebih 120 tahun, tetapi terbukti adalah rumah cucu pejuang kemerdekaan Tanah Melayu menentang komunis, membebaskan tanah Persekutuan Melayu dari penjajahan British, dan seterusnya bersama-sama pejuang lain memerdekakan Persekutuan Melayu Malaysia pada 31 Ogos 1957. Sebab ketiga, rumah ini diwariskan oleh arwah pejuang kemerdekaan yakni Datuk Encik Said kepada arwah bapa Encik Sahid, dan seterusnya bapa Encik Sahid wariskan kepada beliau. Arwah bapa Encik Said juga seorang anggota tentera yang berkhidmat di Johor. Berkhidmat dengan Johor Military Force ya, anggota tentera. Sebab keempat, projek RTS Link Johor Bahru Singapura ni bukan projek ikan bilis ya friends. It's not a small project ya. Tetapi adalah projek ikan jerung ya. Projek mega yang berjarak hanya 4 km, tetapi dengan bajet bernilai lebih kurang ringgit Malaysia 12 bilion
Singapura 3.7 bilion. Hasil dari cukai wang rakyat. Setelah selesai nanti, MRT Corp Sdn Bhd dan kerajaan akan mengutip pulangan sekurang-kurangnya 40,000 sehari, 40,000 sehari selagi Johor masih wujud ya. Saya rasa saya standby dekat belakang ni sikit, jangan nanti ada. Ya, saya rasa saya macam ada orang perhatikan saya, jadi saya okey. So bayangkan RM40,000 sehari selama 360 hari. RM40K kali dengan 360 hari setahun. You rasa berapa? Lebih kurang 14 ni juta. 14 juta ya. Maaflah kalau kiraan saya tu salah. Okey. So sebab kelima, Encik Said, point nombor 5, Encik Said dan anak cucu dapat apa? MRT untung berapa? So jika semua pemaju, jika saya pemaju, saya dengan mudahnya memberikan pempasan kepada cucu pejuang kemerdekaan ini sekurang-kurangnya RM200 juta ya, atau lebih. Rugi ke memberi pempasan dengan jumlah tersebut? Apa yang you boleh dapat dengan 200 juta? Banyaklah ya. Sekurang-kurangnya adalah. Ya, mungkin you all kata, MRT kata saya merepek. Mungkin saya merepek. Saya tidak merepek ya. I'm not kidding, okay? I'm serious. Kalau tidak percaya, if you don't believe, tak percaya, mohon MRT lepaskan projek ni. Bagi kepada pemaju lain. Atau biar saja saya yang mengendalikannya. You terkejut ya. Saya boleh. Saya tahu saya boleh. Memang saya seorang tak boleh lah. But I have my team. Honest people team ya. Saya boleh. I challenge MRT. If you don't want, kalau you tak nak bayar seperti apa yang you janji sekurang-kurangnya kepada Encik Said, lepaskan projek ni. Ramai orang nak. Ramai pemaju nak. Guarantee kita akan bagi 200 juta kepada Encik Said, keluarga. Beliau boleh berkongsi dengan saudara mara, dengan sepupu-sepupu. Mungkin beliau boleh bina masjid atas nama atuk beliau ke, terpulang dengan beliau ya. Ya, sebelum tu saya buat seringan sikit dah. Tempoh hari Encik Said cakap mungkin kucing beliau dah mati dekat sini. Sebab mereka cari, mereka tak jumpa. Kesian. Kucing mati. Harap-harap roh kucing tu akan bersemadi dengan tenang. Ya, saya jamin saya akan bayar sekurang-kurangnya RM200 juta kepada Encik Said dan siapkan projek ini mengikut jadual yang ditetapkan. So, saya harap
Kenyataan tadi memuaskan hati semua yang muskil. Kenapa saya memihak kepada Encik Said dan keluarga? Apapun, saya tidak tamak kuasa ya. Saya tidak tamak kuasa. Saya tidak tamak. Saya tak gila kuasa. Justru mohon ya. Justru saya sebagai sukarelawan dan memihak kepada keluarga Encik Said. Bukan saja Encik Said. Sebab kalau you all sumbangkan 200 juta kepada Encik Said, saya pasti dia tak akan makan seorang. Saya pasti Encik Said tak akan makan seorang 200 juta tu. Dia akan berkongsi dengan sepupu-sepupu, dengan saudara mara, dengan anak-anak buah beliau. Itu saya pasti. Kalau tak percaya kasih, bagilah. Ya, so saya harap agar MRT Corporation Sdn Bhd, Malaysia Rapid Transit System Sdn Bhd menunaikan janji membayar pempasan seperti apa yang telah dipersetujui tempoh hari. Jangan kamu ditimpa malapetaka atas perbuatan zalim ini. Apalagi dalam situasi pandemik COVID-19 dan bencana alam, banjir sana sini, tanah runtuh sedang berlaku. Cukuplah ya. Cukuplah. Cukuplah, jangan tambah-tambah lagi. Jangan tambah lagi. So, akhir kata, Tuhan Allah, Tuhan adalah penguat kuasa yang teragung. Tuhan Allah adalah penguat kuasa yang teragung. Kita semua ni hanyalah menumpang di bumi Allah ni. Kita semua hanya menumpang. So, jangan pentingkan diri sangat ya. Esok-esok anda semua, kamu semua juga akan tumbang seperti mana ya kamu menumbangkan rumah-rumah ni. Rumah ni dekat sini. Tak mustahil ya. Karma tu betul. So, tolonglah. Dalam bahasa lagi, saya mohon MRT akan membayar pempasan yang setimpal. Membayar pempasan yang setimpal seperti yang dijanjikan tempoh hari kepada Encik Said, anak-anak beliau, saudara mara beliau. Sebab MRT tak rugi. Walaupun you berikan 200 juta atau 500 juta sekalipun, saya pasti MRT Corporation masih mendapat untung billions. Ringgit billions. Itu saya pasti. So, kalau you tak pasti, kalau you cakap tak, you give up. Jangan buat projek. Bagi kepada orang lain. Ramai pemaju nak. Ramai. Saya nak. Anytime. Jangan kita membuli orang ya. This is indeed membuli ya. Okay, so sekarang saya akan sambung dalam bahasa Inggeris ya. I try to read in English. We still have time. We still can see the world, the sky. So I think I will stand here. Ni saya rasa sebelah dapur Encik Said ni. Okay, you all tengok-tengok bunga ni. Yes, dear friends, dear wolves, I wish to clarify why I am in support of Encik Said case and his reasons
for refusing to move despite others doing so. Reason number 1. I originally was not invited for a visit. When I first came in, it was to promote the area for tourists for the sake of reviving JB's economy, which has stagnant, almost dying, during COVID-19 lockdowns. And due to Johor Bahru Singapore border closure. So I was asked to pass by the house of Jessica Tan, and an area where women and girls do their washing up and laundries during the 80s, friends. During the 80s or 90s, So then, I touched a little on the history of Kampung Wadihana, this kampung. I was intrigued to discover that Inchi, yes, I was surprised, I was shocked, I was happy, very, very happy to discover that Inchi's site was the grandson of a former soldier in the Johor Military Force, JMF, I was looking to know about the history of the area to promote it to tourists so that they could come to Johor Bahru and Kampung Warisan to see this heritage house, which is now gone. Yes, to see this heritage house, home of a freedom fighter. Home of a freedom fighter, friends. And surroundings buildings such as the home of Tan Sri Perang Abdullah over there. Over there, friends, over there. So because of this, I was interested in the history of Kampung Wadihana. The next day, I promised to return for 3 hours. We had 3 hours discussion, friends. 3 jam. 3-hour discussion about the history of this kampung and about the lives of the inhabitants here from the time of Inchi Said's grandfather, who fought against the communists, to the presence where the high-speed railway, this RTS project, friends, between JB and Singapore is being built on this land. Number 2, because of the history, friends. History, this house is not just a heritage house because of its age, over 120 years, but it's because it is the site of freedom fighters, friends. This is indeed the house of the freedom fighters. Freedom fighters for Tanah Melayu, Malaya against communist fighters had struggled against British colonization. Malaya finally achieved independence on the 31st August 1957. One of the reasons because Inchi Said grandfather was one of them, and this is
the fighters, freedom fighters house, which is now left, just left now, left like this, friends. It's very sad, very, very sad. Can you imagine if this is your grandfather house? Yes, I think if you just 20, 30 or 50 years, it doesn't matter. Not so painful, yeah? So, reason number 3, why I support Inchisides. This house was passed down from Inchisides' grandfather to his father, who passed it down to Inchisides. Inchisides' father was a member of the Johor military force, yeah, friends. Johor military force. Okay, reason number 4. Project RTS Link Johor Bahru Singapore is not a little fish project, but indeed it's a big catch. It is a mega project. Mega project. Mega project, friends. It's mega to me, yeah? It's a mega project. Spanning a distance of 4 kilometers with a budget of around 12 billion ringgit Malaysia, confirmed Singapore dollar 3.7 billion, and it's a result of people's tax dollars. It's a people's money, yeah, friends. It's a people's money. So as long as Johor exists, MRT Corporation Sdn Bhd and the government, of course, will attend around at least ringgit Malaysia 40k a day. So can you imagine? 40k a day times 360 days in a year. How much is that? Please count. Please count, friends. How much is this in a year they earn? One day minimum 40k RM times 360 days. Can you imagine how much? But what did Inchisides, his children's, get? All gone. Left history. All gone, friends. Left this. All these debris. It's like a tsunami. Yeah. Please think, friends. What will Inchisides and his grandchildren get? Do you think 10 million? 50 million? Can last? Don't you think Inchisides deserve more than 200 million ringgit? How much do you think the freedom fighters worth? It's a priceless, right? It's a priceless. It's a priceless, friends. So if I was yeah, if I was the developer, I have no doubt, I would easily give the son of freedom fighter at least RM 2 million or more
Will that compensate for his loss? What is the value of a freedom fighter? Can it be bought in ringgit? Certainly not, yeah. Certainly not. But we are not talking about that. This is came out. This is exist because of the situation. This is not a small project, yeah, friends. This is indeed not a small project. This is a 12 billions project. So I hope this statement satisfies all who have been asking why I support his side and his family. I'm not greedy or crazy, yeah, friends. Maybe you all think that I'm paid for doing this. You think I'm paid doing this? Even my petrol money cannot cover, yeah? I'm certain YouTube. Understand? No. So again, I hope this statement satisfies all who have been asking me why I support his side and his family. Yeah, I repeat, yeah, I'm not greedy. I'm not crazy. I'm not power crazy, yeah. So, on behalf of this family, as a volunteer, yes, as a volunteer, yeah, friends, for this family of a freedom fighter, and this heritage house, I hope MRT or Malaysian Rapid Transit Systems Sdn Bhd cooperate. I hope, please fulfill your promise to pay the agreed upon compensation to Intiside and his family. I'm certain he won't eat it alone. If you'll give him RM 2 million, I'm certain he's not going to eat it by himself. He will share with his cousins, nephews, his friends, his families. It's not, I have no doubt, you won't be surprised if he will build a mosque by his grandfather's name or by his father's name or whatever. I'm certain he will do something. So please, don't let malapetaka, yeah, or karma, or disasters. The situation in Malaysia is already fraught with this pandemic COVID-19 and natural disasters. Enough. Don't add to the suffering, friends. Please, don't add to the suffering. I just wish to finally say, yes, I just wish to finally say, God is the supreme enforcer. God is the supreme enforcer. God is the supreme enforcer. We are just living on God's earth. We are just living on God's earth. Tomorrow, some of us may collapse, just how this house. Yeah. So, let us all be at peace with one another and living together in this world. In God's world. God only created one world for us. Not to fight, not to be greedy, not to torture, not to bully anyone. Let us all be at peace, friends, with one another and living together again, living together in this God's world. God's world, yeah? So, yes, this is the situation now, friends. Now is what time?
Now 18:51. $6.51, yeah, friends. So still have 53% batteries. So I think we still can. It's a very sad situation. Yeah, so seperti apa yang saya katakan, video ni saya tujukan khas kepada Encik Said sekeluarga. Sorry, maaf, dah melalut, dah penat cakap dah. Yeah, I think tomorrow I'll come back again here to get something. Oh my goodness. I want to take a memorable stone from here. It's a very sad situation, friends. So anyway, if you all don't understand the way I pronounce my English, please read description, ya. Di bagian komentar saya akan letak description, ya. So saya juga masih ada masa. Okay, saya nak ambil ni lah Encik Said, ya. Saya minta kebenaran kepada atuk-atuk, roro atuk yang ada dekat sini, untuk mengambil kepingan rumah ni. Aduh. Oh, it's a very sad situation. Ni nak ambil ni. Saya nak ambil batak ni tapi berat ni. I think I can carry. I'll carry to the car. So berat dah batak ni. I want to keep this as historical, memorable. So ni lukisan bersejarah. So saya rasa saya harap hadap tak ada nak pergi tangkap saya dekat sini. So walau bagaimanapun video ni saya akan siarkan sebelum jam 8 malam ni. So kalau tak ada keluar, you all tolong cari saya, ya. So oh I see. Batak-batak ni. I think I'll take the small one. Yeah, I'll take the small one. Kadang-kadang tak ada orang tangkap saya sebab mereka tutup. Tapi sebab saya nampak pakcik tu tadi, yalah, kita bukan mencuri pun kan. Ini pun projek rakyat ni, bukan projek siapa-siapa. It's not the individual project, ya, friends. It's not an individual project. So inilah, tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Tinggal sejarah. Kiri kanan tutup. So okey lah, sebelum ada. Okey, tanah ni masih merah lagi. Masih. So sebenarnya ya memang sedih lah. Memang sedih. Tetapi saya juga gembira sebab projek ni projek yang menghubungkan, connecting our brothers sisters in Singapore. Ya. Itu yang menggembirakan saya. Tapi bagi Encik Said memang sakit lah. So tolonglah bayar pempasan yang sewajarnya kepada Encik Said dan keluarga, ya. Tolonglah. Tolonglah.
Kesian ni baju-baju apa ni. Ni ke baju. Baju ni. Ya, so. Tinggal ni. So, okay, ada orang datang sana. Let's go, friends. Let's go. Yes, hopefully. Yeah, so kita masih tengah batu tu dekat sana. Surat-surat hancur, berderai. Ada orang dekat situ. Okay, so macam ni lah hidup ni, berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Jadi janganlah kita angkuh. Janganlah kita angkuh dengan projek berbilion ringgit dia. I hope I can carry this like this. It's quite heavy. Let me try, friends. So, okay, maybe the camera will stop anytime because I'm carrying this. I'm carrying this. Maybe it's shaky. So, daulat tuanku. Saya akan tujukan video ni khas kepada Tuanku Sultan Johor, sebab saya percaya, saya tahu Encik Said pun tak pernah bercakap tentang projek ni, tak pernah meminta pertolongan dari Tengku. Yalah, sebab ingatkan MRT jujur, ingatkan MRT Malaysia Rapid Transit jujur membayar pempasan seperti yang Encik Said request, seperti mereka ya telah janjikan ya. So tapi malangnya pada 20 hari bulan mereka tiba-tiba datang, PDRM datang kepung kawasan, seluruh kawasan rumah Encik Said. Media tak dibenarkan masuk, saudara masalah marah tak dibenarkan masuk, tak benarkan masuk sesiapa pun. So, bagaimana perasaan Encik Said? I'm breathless, friends. I'm carrying this treasure from this historical indeed. I think this papan also. Dia ada orang nak ambil. Because this is a very strong wood, dear friends. It's like a bricks. You know, yeah, I think ada orang ambil ya. So, okay, pada sampai. So, thanks God I'm already here. So I think, let me take again. So, let me take again. Yeah, this one, friends. I took this. Encik Said saya ambil ni. Ni lukisan. Ni lukisan bersejarah. So, Wadi Hana. So, saya rasa saya akhiri video ni dekat sini.
Ya. Actually, I want to drive, you know. Okay, I think. Oh, are you the one? Hello, are you the one? Okay, Encik Said, ni ada kucing datang. Ni kucing you ke? Okay, kalau ni kan. Hello, Kitty. Hello, Kitty. Encik Said ni punya kucing ke? Okay, nanti saya hantar gambar ya. Hello, Kitty. Dia datang menuju kepada saya. Saya rasa dia boleh bau. She can sense, she or he can sense the heritage house. Okay, so I think we end this video here lah ya, friends. Okay, ni tinggal sejarah, kenangan sejarah, life history ya, friends. Life history. Tengok kaki saya tu banyak. So thank you for watching, friends. So saya harap Tengku Johor, Patik harap Tengku, saya pasti Tengku dengan budi bicara Tengku boleh menyelesaikan isu pempasan rumah bersejarah, rumah pejuang kemerdekaan Malaysia ni. So okay, I think I will end it here. I hope he won't stop. I hope he won't stop. Dia tak stop. Apa benda ni? If it won't stop, good lah. Ada semua mana, friends? Sebentar, saya cuba tak nak putuskan. Kita, I hope just a moment ya, friends. Sebentar ya. Just a moment. Kita pergi sebentar. We go there. Kita tengok, try to go to the Bukit Cagar RTS ya, friends. Just a moment, let me go and carry the stone ya.
lah. Kereta kita ni pun memang kereta antik lah. So okay. So walaupun panjang video ni ya friends, because if I cut it, it won't be nice ya. Anyway, we are keeping history. We are keeping history of this Kampung Wadihana, this RTS project ya friends. So tinggal kenangan. So harap-harap lagi saya mohonlah, ni situasi dekat sini, saya mohon dengan pihak MRT agar menunaikan janji permintaan Encik Said sekeluarga. Ya, kita pusing dekat sana, sedikit this way ya. This is so, ni situasi sekarang kat sini. Ni dah tutup. Ya, dah tutup ya. Jalan rumah Encik Said. So I think okay, Boston. So keadaan dekat sini. Pekerja saya rasa. Yeah, so you all please read the description so that we understand why Encik Said refuse ya. Not refuse actually, he's not refuse ya. But kalau pempasan tak cukup makan, tu kita di sana tadi, itu tapak dekat sana depannya friends. Ini take photo. Ya, kalau projek tak cukup makan, how ya friends, how? Macam mana? How do you feel? How do you feel friends? So we just continue ya, until it stop by itself, so that you'll know where are we going, which direction are we going. So I think, yeah, I would like to take this road. I'll take this road again. Yeah, actually from here, yeah, see whether we can. Yeah, I think we try to go and take view from there. From that Bukit Cakar, harap-harap tak berhenti, sekurang-kurang kita akhiri video dekat sana. So it's lebih bermakna lah. So indeed it's a controversy project ya friends. It's a controversy project. Saya rasa kalau you dapat pampasan seperti yang di, anyway, the one is Astaka, my favorite building, one of your friends.
boleh berbual. Okey. Seperti apa yang saya katakan, video ni saya khaskan tujukan kepada Tengku Sultan Johor dan seterusnya kepada semua umat dunia, sebab saya percaya Tuanku Sultan Johor boleh menangani isu ni secara adil ya. Secara adil. Mudah-mudahan daulat tuanku berkenan. Okay, I think we can just go up here and take the view from there, but of course we cannot go inside ya. So ini tampak kawasan RTS Bukit Cagar ya. So selagi bateri cooperating, tak berhenti, so selagi itulah kita. Okay, nampak tu MRT over there, right? So inilah. Kita jangan masuklah lain hari kita datang. We come when they are still here so that we can take the video. Okay, so saya rasa ada orang jaga dekat sana. Must have the, mesti ada orang jaga. Kita nampak kan. So lagi patut mohon Tunku Sultan perkenankan Encik Said menghadap, menerangkan situasi sebenar jika tuanku was-was. Ya, tu saja cara dia lah. Ya kan? So anyway, okay. So suka saya menyatakan di sini, saya harap Tuanku Sultan Johor Bahru tak murka dengan patik ya. Ya, sebenarnya saya tak suka nak beritahu ni kepada sesiapa, tapi disebabkan situasi sekarang, situasi yang tidak ada keadilan di antara pemaju dengan waris pejuang kemerdekaan. Rumah pusaka sebelah sana tu ya. Rumah pusaka yang berusia lebih 120 tahun ya. 120 tahun. Yang berusia lebih 120 tahun. Dan ayah atuk Encik Said adalah pejuang kemerdekaan negara. Bukan orang sebarang orang ya. So kita berilah pembahasan ni jalan kecil. Ya, kita berilah pembahasan yang setimpal. Pembahasan yang setimpal kepada Encik Said dan keluarga, so agar beliau boleh melakukan apa yang beliau nak. Macam saya kata, tak mustahil beliau akan buat sesuatu sebagai peninggalan kepada Atuk Encik Said ya. So by the way, sekarang kita di kawasan di Kim Ting Park ya. Kim Ting Park, kalau tak silap Kim Ting Park adalah park yang tertua,
perumahan yang pertama dibina di Johor Bahru. Betulkan kalau saya salah ya. Ya tuanku. Ya apa yang saya nak katakan tadi? Yalah. Sambil drive, sambil record, sambil bercerita. Saya sebenarnya adalah bekas guru putra tuanku yang bungsu ya. Putra tuanku yang bungsu, cikgu, pembantu ya, mengajar anak tuanku, putra tuanku yang bungsu. So saya bukan ngada-ngada, tapi sekurang-kurangnya dengan ada statement ni, kalau tuanku nak jemput saya bertemu dengan tuanku, sambah petik saya patik menghadap bila-bila masa ya. So by the way, yang Pagar ni, kawasan Pagar ni saya sengaja bawa you all pergi one round ya. Bring you all one round to see the Bukit Cagar project ya. Area. So now is what time? Now is 19:18, so almost 7 already. Going to be 7. So hello. So still got battery. Still got battery ya. So I think this one going to be the longest video ever. But as I said, this is a history. This is indeed a history, a documentary of this rumah pusaka, sejarah. Oh, banyak pula kenderaan hari ni malam ni. Malam it's a Wednesday. Got many cars. Okay, so kita lalu sini. Saya suka lalu sini ni actually dekat bus stop. And this time we take this one. Okay, this is JB Central ya friends. JB Central was the busiest station ever in the world, I suppose. Estimated about 350,000 Malaysian commuting to Singapore daily, yeah friends. So can you imagine 350,000 just going to Singapore plus people here in Johor Bahru. Last time you can see all people here. All people walking non-stop, passing. Always jam, yeah friends. Before the lockdown, before Johor Bahru, Singapore border close ya.
anyway, look at this beautiful. Cantik lah jalan, cantik dah. Ada, cantik dah. Wah, 1 jam saya bercerita seorang-seorang ni. So kita di bandar sekarang. So I think what I'm thinking. I think. Cantik dah jalan ya. Yes, so now I would like to thank all my supporters, my subscribers, volunteers, my viewers, wherever you are today. Thank you, of course, never enough. So I pray all of us to have a healthy, wealthy, happy life forever. And I also like to wish all of you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy 2020 New Year. So may God bless all of us. Manalah video ni berhenti. Yeah, because it's a long battery, friends. So the battery, so this is Jalan Street Tebrau ya, Jalan Street Tebrau. I think I'm going to end this video. So, daulat tuanku, mohon patik perkenankan video ni untuk tuanku ya. Tolong view. Saya pasti dengan kebijaksanaan tuanku Sultan Johor Bahru, isu ni akan selesai dengan seadil-adilnya. So jam dekat sekarang ni, kita di Simpang 4 Plaza Pelangi, Jalan Street Tebrau. So kita U-turn. Just see the views ya friends. Now is what time? 7:25. So kita pusing lagi. Kita akan akhiri video ni di Bukit Senyum. Sebab saya nak senyum lah. Saya dah pakai mask ni, seorang-seorang pun pakai mask. Saya buka mask ni lah. Now only I can breathe nicely. Thank you God for everything. Hallelujah Jesus. Oh hallelujah, hallelujah God. Thank you God for everything. Hallelujah Jesus. Thank you God for everything. Friends, Bukit Senyum. So I think Bukit Senyum. Smile Bukit Senyum. Thank you for watching.